Baru-baru ini ada sambutan Halloween. Bangsa Melayu, umat Islam di Malaysia tak pernah menyambut Halloween sepanjang yang saya tahu selama ini. Baru-baru ini nak sambut juga Halloween. Ada perkara jika orang lain menyambut, biarkan mereka menyambutnya. Islam membawa unsur toleransi. We are tolerant people. You want to celebrate Halloween, yes, go on. Tetapi hari ini dia berbeza sedikit. Bukan sahaja mereka menyambut Halloween, kita pun sibuk dan juga menyibuk nak sambut Halloween. Halloween dalam agama Kristian sekaligus dia berkait dengan agama. Dia berkait dengan agama Kristian. Dalam agama Kristian, kalimat Halloween ini baru timbul. Ajaran Nabi Isa berdasarkan Injil tak pernah wujud Halloween. Baru timbul. Ada mengatakan ia mula diraikan pada abad ke-18 Masihi. Ada yang berkata demikian. Maksudnya baru timbul. Bukan ajaran original. Itu dalam agama Kristian dikatakan dia berkaitan dengan hello the evening. Hello ni Halllow, bukan hello. Hello the evening. Satu malam yang disambut dengan syahdu untuk berdoa, untuk mengingati pejuang-pejuang Kristian pada asalnya. Hello evening boleh juga kita sebutkan sebagai holy evening, holy, suci, malam yang suci, memperingati pejuang-pejuang Kristian. Kononnya dikatakan itu permulaan Halloween, berkaitan dengan hello evening. Kemudian berubah jadi Halloween, bukan memperingati pejuang-pejuang Kristian, tetapi berkait pula dengan hantu Jebon. Akhirnya sambutannya dipenuhi dengan manusia yang mesti pakai mask, mesti pakai sesuatu yang menakutkan. Kemudian media massa dipengaruhi sehingga TV-TV menayangkan movie tentang ghost, tentang exorcism, tentang hantu dan sebagainya. Termasuk kita di Malaysia pun, siaran-siaran tertentu pun terpengaruh. Kena tayang gambar hantu Jebon bersempena Halloween. Apa ini? Sebab itu jika iman kita betul, kompasnya betul, kita tak hendak semua itu. Tetapi kita tidak melarang jika orang lain nak menyambutnya. Tetapi iman kita tidak mengizinkan kita menyambut ke semua itu, because it is not part and parcel of Islam. Sebab memang jelas ia bukan ajaran Islam. Ajaran Islam menekankan toleransi. Itu sudah mencukupi. Sudah cukup bagus. Kita tak ganggu mereka, tak halang mereka. Tetapi kita tak sambut, sebab ia sambutan yang bagi kita dipenuhi khurafat dan tahayul. Apatah lagi orang Kristian sendiri ketika membuat kajian, mereka merumuskan, ataupun sebahagian mereka merumuskan sambutan Halloween ada berkaitan dengan sambutan orang-orang pagan dahulu. Pagan, P-A-G-A-N, pagan, bukan pagan. Pagan, paganism and pagans. Pagan ni kita kata orang sesat lah. Orang yang sesat dalam penyembahan Tuhan, pagan. Ajaran agamanya itu serong, bukan contoh, apatah lagi bagi ahli kitab. Ahli kitab berlawanan dengan pagan, mereka ikut pagan. Lagi jelas tak boleh
kita sambut bersama mereka. Jadi kalau kompas iman kita betul, kita jaga syariah kita. Sama juga kadang-kala orang kafir menyambut kematian. Katakanlah ada kematian penerbangan terhempas, ada kematian, mereka pun buatlah sambutan, memperingati yang meninggal. Mereka guna lilin. Mereka sambut, memperingati si mati dengan mengguna lilin. Contoh berkaitan MH17 dan sebagainya. Itu cara mereka. Tiba-tiba kita pun datang duduk sebelah mereka bawa lilin. Lilin itu ada unsur kesyirikan. Semua ini saya peringatkan jangan sampai terbabas. Ada benda yang boleh kita bersama-sama. Ada perkara kita bertoleransi tapi jangan bersama-sama. Toleransi sudah cukup bagus. Kita tak bergaduh dengan mereka, tetapi kami berbeza di sudut akidah. Semoga insya-Allah kompas iman kita sentiasa betul. Itu mukadimah yang pertama. Panjang pula mukadimah pertama. Mukadimah yang kedua, satu pengalaman yang tak saya kongsi, pengalaman yang berkaitan dengan apa yang sering kita sebutkan di sini sebagai kayanya khazanah ilmu Islam. Dan kekayaan khazanah ilmu Islam ini, jika umat Islam memahaminya, kita akan hidup secara yang lebih selesa, lebih damai dan lebih bertoleransi sebenarnya. Ketika berada di Taman Sarap untuk TV9, waktu lapang saya dijemput berceramah di tempat-tempat tertentu. Di satu tempat saya berceramah di sebuah banglo besar. Ini mungkin orang kaya betul, orang betul-betul kaya, teramat kaya, dengan swimming pool dan sebagainya. Jadi saya diminta berceramah di tempat itu secara santai, alhamdulillah. Kemudian dijamu dengan makanan catering, alhamdulillah. Ketika berceramah, tajuknya lebih kepada parenting skills. Yang datang itu ibu bapa, lebih kepada bagaimana nak jadi ibu bapa profesional. Tapi di tengah-tengah ceramah, saya pun pusing kepala kepada ustaz, nak bercakap sikit tentang anjing ini. Saya kata ini mungkin lari pada tajuk. Ustaz yang di sebelah saya pun tersenyum. Tapi nak cakap juga tentang anjing sedikit sebanyak. Tuan-tuan perempuan nak dengar ke? Nak dengar. Saya ceritalah bab anjing, isu anjing. Anjing ini sebenarnya bagi mazhab Syafi'i, ia najis keseluruhannya. Sebab itu kita di Malaysia kena jaga bab ni. Senario di Malaysia berpegang pada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan anjing 100% najis. Kita di Malaysia bermazhab Syafi'i kena jaga bab ini. Jangan tak faham bab ini. Jangan senang-senang menyentuh anjing. Saya sebut demikian. Tetapi saya menambah bahawa dalam Islam yang ada bukan sekadar mazhab Syafi'i. Ya, kita di Malaysia mengikut mazhab Syafi'i. Bagus. Tak ada masalah. Tapi kita perlu insaf berkaitan kenajisan anjing. Hukum yang ada bukan sekadar Syafi'i. Ada pendapat lain. Contoh, Imam Malik mengatakan, memfatwakan keseluruhan anjing tidak najis. Berbeza sungguh dengan mazhab Syafi'i. Imam Malik mengatakan keseluruhan anjing tidak najis. Imam Abu Hanifah mengatakan anjing itu najis pada mulutnya, air liurnya, tapi badannya tidak najis. Artinya berkaitan kenajisan badan anjing ada perbezaan pendapat. Oleh sebab ada perbezaan pendapat, ia bukan bab akidah. Jangan sesiapa mengatakan kepada orang yang menyentuh anjing, walaupun dia buat majlis, yang kita tidak bersetuju dengan majlis menyentuh anjing. Tidak bersetuju, Dr. Daniel tidak bersetuju. Sebab mereka tak sensitif dengan pegangan kita di Malaysia. Kita tak bersetuju.
Tapi jangan sampai kita terbabas mengatakan, oh, yang menyentuh anjing itu bertobatlah sebab telah rosak akidahmu. Ia cuma khilaf fiqah, bukan bab akidah. Saya sebutkan demikian. Rupa-rupanya antara yang mendengar itu seorang mu'alaf dari USA, seorang yang baru masuk Islam dari Amerika. Dia ada dalam majlis itu. Alhamdulillah, akhirnya dia beritahu saya banyak juga yang dia faham. Walaupun saya cakap bahasa Malaysia kebanyakannya, dia kata, I can understand about 70% of your lecture. Faham jugalah. Dan dia datang bertemu saya dan berkata, terima kasih sebab cakap tentang anjing ni. You are sister? Oh, sister sekian-sekian. Rahsiakan nama dia. Dia bagi kad. This is my card. Huh? You are from America? Yes. Saya mu'alaf. Dia kata, terima kasih cakap tentang anjing. Bagi manusia di Malaysia jelas bab anjing. Sebab saya orang putih, orang barat, orang Amerika suka bela anjing pada asalnya. Jadi bagi seseorang yang pernah hidup sebagai non-Muslim, yang menganggap anjing is part of my family. Orang barat menganggap anjing bukan sebagai pet. Pet lebih daripada pet. Part of my family. Sebahagian keluargaku, orang barat. Tiba-tiba dia masuk Islam, terus kita ajar dia berdasar mazhab Syafi'i. Bermula tarikh you mengucap dua kalimah syahadah, you kena mufaraqah dengan anjing, lakum dinukum waliyadin. Boleh sakit jiwa dia. Dia punya sayang dengan anjing dia. Terima kasih Dr. Jenner cakap tentang anjing. Very clear. Dia tak rasa bersalah sebab dia diberitahu ni bab akidah. Bela anjing, akidah rosak. Bukan akidah anjing, akidah pembela anjing. Jadi alangkah pentingnya ilmu, ya. Saya cuba nak tunjukkan kepentingan ilmu yang betul. Apa isu, letakkan pada perspektif yang betul. InsyaAllah kita jadi betul.